Korang tahu tak? Dulu ada seorang rakyat negara kita pernah dibunuh masa dalam proses nak bongkarkan satu kes penyelewengan duit yang berjumlah RM2.5 bilion ringgit. Siapakah dia? Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Sebelum aku nak mulakan cerita aku hari ini, aku nak bagi tahu something dekat korang dulu. Okey, mulai video hari ini aku akan bercerita dengan konsep yang baru, di mana aku takkan buat lagi video konsep fast cut tu yang mana aku potong-potong and then aku padatkan. Sebab apa? Sebab selama ni aku baca komen ramai yang komplain cakap aku bercerita dengan laju. Jadi aku rasa mungkin disebabkan konsep fast cut tu yang membuatkan korang rasa aku bercerita dengan laju. Sedangkan aku dah bercerita selama ni dalam tempo yang agak slow. Bukanlah kata slow sangat, tapi agak slow lah daripada yang sebelum ni. Faham tak? Jadi aku rasa mungkin disebabkan konsep yang macam tu, orang rasa aku bercerita laju. Jadi kali ni aku tak ada potong-potong. Korang dengar je lah apa yang aku nak cerita. Aku tarik nafas ke, aku batuk ke apa ke, kau dengar je lah. Selain itu juga dalam video hari ni aku nak bercerita dalam bahasa aku sendiri. Sebab apa? Aku dah mula terasa dalam video-video aku sebelum ni bahasa aku dah rasmi gila, dah formal gila, dah macam RTM, kau tahu tak? Faham tak? So aku rasa untuk kali ni aku nak kembali kepada konsep asal macam tahun 2020 dulu, masa mula-mula aku buat video yang mana aku bercerita dalam bahasa pasau lah sikit. Tapi aku akan cuba untuk bagi korang faham apa yang aku nak ceritakan tu. Faham tak? Aku rasa dalam bahasa pasau korang lagi mudah faham kot, kan? Okay, tanpa membuang masa lagi, aku nak bercerita tentang seorang rakyat negara kita yang pernah dibunuh masa dalam proses nak bongkarkan satu kes penyelewengan duit yang berjumlah RM2.5 bilion ringgit. Siapakah dia? Beliau ialah Allahyarham Jalil Ibrahim. Sebelum aku nak cerita lebih detail pasal kes tu, aku nak cerita kat korang dulu latar belakang Allahyarham Jalil Ibrahim ni. Nama sebenar beliau ialah Abdul Jalil bin Ibrahim dan beliau dibesarkan dekat Melaka. Nampak orang Melaka. Beliau merupakan bekas pelajar Maktab Tentera Diraja. Aku nak cerita kat korang beliau ni sangat minat gila dengan nombor yang menyebabkan beliau sangat minat dengan subjek matematik dan prinsip perakaunan dekat sekolah. Dia dah sama dah macam aku, matematik, tapi prinsip akaun ni boleh lah. Aku boleh lah kan. Aku macam tak adalah kata minat sangat, tapi boleh lah. Tapi matematik memang aku minat gila lah. Beliau menamatkan zaman persekolahan sebagai pelajar cemerlang dan kemudiannya menyambung pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang perakaunan dekat Christ Church University New Zealand. Lepas dah habis belajar tu, beliau balik ke Malaysia dan beliau dapat offer untuk jadi tenaga pengajar dekat sekolah Datuk Abdul Razak Seremban. Dekat sekolah ni lah beliau berjumpa, berkenalan dan berkahwin dengan isteri beliau. Tak lama lepas tu, beliau diterima bekerja sebagai pegawai dekat Jabatan Perauditan Dalaman dekat Bank Bumiputera Malaysia Berhad. Korang mesti tak pernah dengar kan? Kejap lagi aku cerita Bank Bumiputera Malaysia Berhad ni sekarang dah jadi apa. So kita teruskan lagi dengan latar belakang Allahyarham Jalil Ibrahim ni. Sepanjang beliau bekerja ni, beliau memang terkenal dengan sifat jujur, amanah dan rajin, dan menyebabkan beliau disenangi oleh pegawai-pegawai atasan. Lepas dah beberapa tahun bekerja, beliau sambung belajar lagi ke peringkat sarjana dalam pengurusan perniagaan dekat New Zealand juga. Lepas beliau habis belajar, beliau dinaikkan pangkat disebabkan kepakaran beliau. Tapi bukan sebab kepakaran beliau saja, tapi disebabkan beliau ni sangat bekerja keras untuk menjalankan tanggungjawab yang menyebabkan beliau menunjukkan prestasi yang baik dekat syarikat beliau. Sebelum aku nak teruskan lagi pada detail untuk kes tu, aku nak ceritakan dulu latar belakang Bank Bumiputera Malaysia Berhad, BBMB, yang ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia pada 4 Jun 1965. Okey, kenapa bank ni ditubuhkan? Bank ni ditubuhkan hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera yang diadakan pada 4 sampai 6 Jun 1965. Tujuan BBMB ni ditubuhkan untuk bantu ekonomi Bumiputera dan bagi peluang kepada golongan Bumiputera untuk asah kemahiran, bakat dan kepintaran dalam bidang kewangan dan perbankan. Selain daripada itu, BBMB juga berfungsi untuk bantu perkembangan ekonomi bila Malaysia jumpa sumber baru
petroleum dan bank ni dah buat untung berbilion ringgit. Pada tahun 1980, BBNB telah menerima bayaran sebanyak RM50 juta daripada Petronas. Bayaran ni memang termaktub dalam perjanjian di antara dua syarikat ni untuk naikkan tabungan bank yang akan digunakan untuk bantu golongan Bumiputra. Jadi inilah cara yang betul di mana bank tempatan membantu syarikat tempatan untuk buat perniagaan dan buat untung. Jadi bila syarikat tempatan ni dah buat untung, dia menyumbang balik kepada bank tempatan, di mana dana ni akan digunakan untuk bantu golongan Bumiputra dan kembangkan lagi ekonomi Malaysia. Barulah kena dengan peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nampak aku dah berfalsafah sejak dah ubah konsep ni. BBNB ni pernah jadi bank terbesar dekat Malaysia pada ketika tu, sampailah pada tahun 1983. Pada tahun 1983 berlakunya penyelewengan wang dengan jumlah yang sangat besar dalam sebuah anak syarikat BBNB, iaitu Bumiputra Malaysia Finance, BMF. Bukan Buy Muslim First tau. Yang ini Bumiputra Malaysia Finance. BMF ni dikatakan dah bagi kelulusan pinjaman dekat sebuah syarikat dekat Hong Kong, iaitu Carrion Group. Kenapa BBNB rasa yang berlakunya kes pecah amanah dekat BMF ni, sedangkan standard lah syarikat pinjam duit daripada bank kan? Kemusykilan ni berlaku disebabkan pinjaman tu bernilai RM2.5 bilion. Banyak tau. Jumlah ni besar gila tau, dan sangat mustahil untuk lulus dengan senang. Kenapa syarikat Carrion Group ni pinjam duit banyak-banyak sampai 2.5 bilion ringgit ni? Duit pinjaman tu dikatakan akan digunakan untuk pelaburan sektor hartanah dekat Hong Kong. Bila BBNB dah rasa something wrong somewhere dekat syarikat BMF dengan Carrion Group ni, diorang buat siasatan dan diorang dapati yang syarikat Carrion Group ni dah rasuah beberapa orang pegawai kanan BMF untuk luluskan pinjaman tu. Masalah ni jadi lagi serius bila pasaran saham dekat Hong Kong jatuh teruk pada tahun 1983 tu. Jadi Carrion Group ni dah tak boleh nak bayar balik pinjaman tu, dan yang lagi diorang nak minta pinjam duit lagi. Korang kena tahu, BMF ni anak syarikat daripada BBNB. BBNB ni pula ialah Bank Malaysia yang ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia. Jadi BBNB ni ditubuhkan melalui cukai kerajaan, yang mana duit tu adalah duit rakyat Malaysia. Secara mudah fahamnya lah, bila BMF pecah amanah dan bagi duit dekat syarikat Carrion Group, ibarat syarikat Carrion Group ni ambil duit daripada cukai rakyat Malaysia. Bila benda ni dah jadi makin serius, BBNB hantar Jalil Ibrahim untuk settlekan kes ni. Maka Jalil Ibrahim berulang-alik Hong Kong Malaysia selama 6 bulan untuk siasat dengan terperinci pasal kes tu. Masa ni Allahyarham Jalil Ibrahim ada 4 orang anak tapi masih kecil lagi. So kau nampak tak pengorbanan Jalil Ibrahim ni? Bila siasatan dah bermula, semua permohonan pinjaman yang dibuat kepada BMF kena dapatkan kelulusan daripada Jalil Ibrahim supaya senang beliau nak pantau aliran keluar masuk tunai dekat bank tu. Lepas sekian lama siasat kes tu, akhirnya Jalil Ibrahim dapat jumpa bukti yang berlakunya kes pecah amanah dalam akaun syarikat tu. Beliau juga jumpa beberapa kelulusan pinjaman wang yang sangat besar yang diragui. Senang ceritalah, kalau nak ikutkan, pinjaman ni tak boleh nak lulus tau, tapi diluluskan. Kenapa? Nampak tak keraguan ni kat situ? Walaupun aktiviti Carrion Group ni dah nak kantoi, diorang masih cuba lagi nak suap orang-orang atasan BMF untuk luluskan pinjaman diorang. Kenapa diorang mengimul now nak dapatkan duit ni? Sebenarnya Carrion Group ni dah nak move list disebabkan kejatuhan pasaran saham dekat Hong Kong, dan diorang perlukan banyak duit untuk pastikan syarikat diorang boleh kekal bertahan. Tapi Carrion Group ni tak tahu yang orang atasan dekat BMF dekat Hong Kong ni dah tak ada kuasa dah nak luluskan pinjaman bila Jalil Ibrahim dah turun padang. Allahyarham Jalil Ibrahim pun tahu yang Carrion Group nak buat pinjaman lagi. Jalil Ibrahim pun tanpa kompromi menentang keras perbuatan Josh Tan, wakil daripada Carrion Group tu. Jalil Ibrahim juga mendesak pegawai-pegawai kanan BMF dekat Hong Kong untuk menolak permohonan pinjaman daripada syarikat Carrion Group ni. Engkau dah lah pinjaman lama pun tak boleh nak bayar, lepas tu nak pinjam lagi ya? Sajak muka kau. Tak lama lepas tu, mayat Jalil Ibrahim dijumpai pada 19 Julai 1983 oleh seorang pekerja ladang dekat sebuah ladang pisang dekat Hong Kong. Masa jumpa tu, polis Hong Kong ingat yang mayat tu adalah mayat orang Cina Hong Kong sebab tak ada dokumen pengenalan IC ke pasport ke yang ada dekat mayat tu. Tapi polis Hong Kong jumpa duit shilling 10 sen Malaysia dekat dalam poket mayat tu. Jadi polis Hong Kong dapat detect yang mayat ni adalah orang Malaysia. Tambahan lagi, dalam masa yang sama, polis Hong Kong dah dapat report daripada pihak BBNB yang seorang pekerja diorang tak dapat dikesan dekat Hong Kong. Report ni yang membantu polis Hong
Kong untuk kenal pasti identiti mayat yang diorang jumpa ni. Hasil bedah siasat mendapati yang Jalil Ibrahim telah dibunuh dengan cara dijerut pada leher dengan menggunakan tali jubah mandi yang ada pada leher mangsa masa mayat dijumpai. Tali ni telah menjadi bukti kukuh yang Jalil Ibrahim sebenarnya telah dibunuh. Bila polis Hong Kong jalankan siasatan, diorang dapati yang Josh Tan dengan seorang lagi pegawai daripada Karen Group datang ke pejabat BMF sebelum kejadian tu berlaku untuk paksa pegawai BMF untuk luluskan permohonan pinjaman diorang. Josh Tan ni paksa Henry Chin, orang yang sama pangkat dengan Jalil Ibrahim, untuk luluskan pinjaman yang diorang buat. Henry Chin dah bagi statement yang kedatangan Josh Tan dengan seorang lagi pegawai daripada Karen Group ni tak ada buat appointment pun, tiba-tiba sampai je. Awal-awal tu Dak Henry Chin ni tak nak luluskan sebab apa-apa permohonan kena dapatkan kelulusan daripada Jalil Ibrahim dulu. Tapi bila Henry Chin ni asyik kena pressure je dengan Karen Group ni, jadi dia terpaksa untuk luluskan permohonan pinjaman tu sebab dia tunggu Jalil Ibrahim untuk datang ke pejabat. Tapi beliau ni tak sampai-sampai. Pihak polis Hong Kong syak yang motif pembunuhan Jalil Ibrahim ni disebabkan nak halang Jalil Ibrahim untuk kantorkan penyelewengan duit yang berlaku di antara BMF dengan Karen Group. Tapi dalam kepada kes pembunuhan ni, mungkin tak tahu yang sebelum Jalil Ibrahim kena bunuh, beliau sempat siapkan dan hantar kertas audit dekat HQ BBMB dekat Kuala Lumpur. Kertas audit ni lah yang jadi bukti yang Karen Group ni bukan je tak boleh nak bayar balik pinjaman yang sebelum ni, pinjaman yang diorang dapat tu pun tak mengikut prosedur yang betul. Untuk pengetahuan korang, sebulan sebelum Jalil Ibrahim ditemui mati, beliau sempat tulis satu surat yang beliau dah hilang sabar dah dengan orang-orang dekat Hong Kong ni. Segala masalah dekat Hong Kong ni bukannya berpunca daripada beliau. Beliau datang untuk nak selesaikan masalah ni, tapi orang-orang dekat Hong Kong ni dah lah tak nak bagi kerjasama. Nyawa beliau pula terancam. Jadi beliau rasa better beliau fikirkan dulu keselamatan diri dengan keluarga beliau dulu. Beliau rasa yang orang atasan dekat KL boleh faham lah keadaan beliau, di mana beliau ni dah sampai limit dah dan beliau nak stop sekarang juga. Siasatan Jalil Ibrahim dengan kertas audit ni tadi mendapati yang pegawai tertinggi BMF iaitu Loren Esmi Osman yang jadi kepala dalam kes pecah amanah ni. Bila BBMB dah dapat tahu, dah dapat bukti, BBMB pun pecat Loren dengan 4 orang lagi ahli lembaga pengarah BMF yang lain. Untuk kes pembunuhan tadi tu, pihak polis Hong Kong berjaya tahan seorang individu yang bernama Mak Fut Tan yang disyaki bertanggungjawab dalam pembunuhan Jalil Ibrahim ni. Suspek ni asalnya tak nak mengaku bersalah dan dia bagi alasan yang dia ni ditugaskan oleh orang kenamaan daripada Malaysia untuk pergi ambil duit rasuah. Lepas dah sekian lama turun naik mahkamah, Mak Fut Tan ni telah dijatuhkan hukuman mati, tapi hukuman dia telah ditukar kepada hukuman penjara seumur hidup dekat mahkamah Hong Kong pada tahun 1984 atas kesalahan membunuh Jalil Ibrahim. Tapi aku nak share dengan korang beberapa fakta menarik yang membuatkan korang berfikir yang kes ni ada something wrong somewhere. Rakaman statement daripada Mak Fut Tan yang berdurasi 5 jam 30 minit tak sampai pun dekat mahkamah, dan kenyataan bertulis daripada suspek Mak Fut Tan ni yang diserahkan kepada pihak berkuasa dah hilang. Yang lagi menarik, masa dia dekat dalam penjara sementara nak tunggu keputusan mahkamah ni, dia ni selalu dapat postcard yang bertulis diam tu lebih baik. So kau rasa apa maksud mesej diam tu lebih baik dekat postcard tu? Pasukan penyiasat percaya yang postcard-postcard tu dihantar dekat Mak Fut Tan untuk pastikan yang dia tak kantorkan siapa kepala sebenar di sebalik pembunuhan Jalil Ibrahim ni. Henry Chin, kawan yang sama pangkat dengan Jalil tadi ni pun tak nak bagi statement dekat mahkamah sebab dia takut yang dia akan jadi mangsa yang seterusnya. Jadi motif sebenar pembunuhan Jalil Ibrahim ni tak dapat nak dikenal pasti oleh pihak mahkamah. Tan Sri Ahmad Nordin Zakaria, bekas Ketua Juru Audit Negara, pernah mengatakan yang skandal BMF ni sebenarnya baru kes kecil je. Walaupun dah ada yang dikenakan hukuman, beliau percaya yang ada pihak yang lagi besar yang terlibat dalam kes ni. Sejak jadinya kes pecah amanah ni, BBMB terpaksa menanggung kerugian berbilion ringgit disebabkan pinjaman tu. Selain tu, integriti BBMB sebagai syarikat perbankan dah tercalau bila anak syarikat dia sendiri iaitu BMF yang dah pecah amanah yang menyebabkan kematian pegawai kanan BBMB iaitu Jalil Ibrahim. Jadi bila integriti dah tercalau, orang pun dah tak nak percaya lah dekat BBMB ni. So BBMB ni telah dirombak dan disusun atur balik. Kemudian BBMB telah bergabung dengan Rashid Hussein Berhad RHB. Pada tahun 1999, bank ni branding balik dengan nama yang baru iaitu Bumiputra Commerce Holdings Berhad. Lepas diorang dah bergabung pula dengan Commerce Asset Holdings Berhad CAHB. Pada tahun 2004, Bank Bumiputra Commerce, Southern Bank dengan Commerce International Merchant Bank bergabung dan sekarang diorang dikenali sebagai CIMB. So sekarang korang dah faham lah, BBMB ni sekarang dah jadi CIMB. Tapi bukan CIMB yang buat hal tu. BBMB ni cuma bergabung dengan banyak-banyak bank dan duduk di bawah payung CIMB. 2
tahun selepas kematian Jalil Ibrahim, pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa telah dikurniakan kepada beliau di atas sumbangan beliau dalam menyiasat kes penyelewengan yang berlaku sehingga nyawa beliau sendiri yang tergadai. Jadi begitulah kisahnya tragedi penyelewengan duit yang berlaku dekat BMF yang menyebabkan Allahyarham Jalil Ibrahim terkorban. Sifat amanah dan level integriti Jalil Ibrahim ni patut kita jadikan contoh tau. Kenapa kita kena contohi sifat-sifat beliau ni? Sebab beliau ni menjalankan tugas dengan amanah dan penuh rasa tanggungjawab, dan beliau tak mudah gelap mata dengan rasuah. Inilah bukti yang menunjukkan maruah diri beliau lebih tinggi daripada harta dengan wang. So kepada korang yang tengok video aku ni, aku nak tanya korang lah dekat mana korang nak letak maruah diri korang tu? Adakah boleh dibeli dengan wang? Aku tak nak jawab untuk korang, korang tepuk dada, tanyalah hati. Di kesempatan ni aku nak ucapkan takziah kepada waris-waris keluarga Allahyarham Jalil Ibrahim. Semoga roh Allahyarham Jalil Ibrahim dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Kalau korang ada pendapat, pandangan atau nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, korang nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe membership Keluarga Gigi Emas kalau korang nak tengok awal video-video aku yang baru. Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku hari ni kurang menarik. To be honest, aku sangat nervous sebenarnya dengan apa yang hasil akan jadi dalam video aku kali ni. Aku tak tahu adakah penerimaan korang baik atau tidak dengan konsep video aku yang baru ni. Sebab apa? Sebab aku rasa dah sampai masanya untuk aku buat satu anjakan paradigma dalam video aku. Nampak tak? Ayat aku kan, sejak dah ada kebebasan untuk bersuara ni kan, ayat-ayat aku bukan kaleng-kaleng baik. Dah, jangan merepek. Jangan merepek. Nanti orang komplain. Orang nak dengar cerita je, kau komplain banyak kan. Merepek banyak buat apa kan. So, terima kasih sebab sudi luangkan masa korang untuk menonton video aku. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.